Bimbingan Sinar Najib Rahim dan Angan dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Hari ini Selasa 1 November pula 1 Disember 2020. Apa khabar anda semua? Kami mendoakan anda semua sehat walafiat ya. Allahu Akbar. Pagi ni kalau kita tengok, saya daripada Melaka tadi pun datang ke Kuala Lumpur ni, hujan lebat daripada anda semua yang menuju ke destinasi masing-masing. Kalau di kawasan anda tu hujan, berhati-hati di Jalan Raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Baik, sebentar nanti kita nak kongsikan berita untuk anda ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Momentum Internet, tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Good morning, brother. Morning. Okey, Aim, mari kita kongsikan berita pagi ni. Okey, betul lah orang cakap setiap musibah akan ada hikmah di sebaliknya. Okey. Betul. Jadi apa benda pun cabaran kalau kita hadapi dengan begitu tawaduk, dengan hati yang terbuka, insya-Allah ada hikmah dia. Ini yang berlaku di Marang, Terengganu, di kampung Durian Pahit. Okey, walaupun sekarang kita semua tahu musim tengkujuh yang sedang melanda ni. Ada kawasan yang buruk juga dia punya Yelah, sekarang keadaan kan. Tapi di kampung Durian Pahit ni berbeza pula. Musim tengkujuh tersebut dijadikan musim pesta ikan sungai dan ikan darat. Okey. Ikan sungai makna ikan ni lah. Macam-macam ikan. Macam ikan patin lah, ikan kelah lah. Okey. Mana taknya sebab kebanyakan sawah padi, paya kampung tu menjadi lubuk ikan. Air naik, jadi padi itu jadi lubuk ikan. Ini yang saya dengar cerita satu hari dia boleh dapat dalam 30 kilo ni. Ya betul lah. Jadi lubuk ikan. Ada juga rezeki betul lah. Siap ada tengok lah gambar-gambar yang dia tampilkan kat sini. Dia tengok siap ada bawa penimbang kat situ lah. Oh iya. Dekat tepi sawah tu timbang banyak ikan boleh dapat. Jadi itulah dia lah. Tapi apa pun kena ingatkan juga anak-anak sekarang ni. Kadang kita lupa anak kita bersama-sama tangkap ikan, anak-anak pun main juga kan. So kita pantau benda tu. Okey, baik. Okey, terus kita berkongsikan untuk berita pagi ni. Sebentar nanti kita ada satu hari satu kata. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Good morning, Jeff. Good morning. Are you okay, my brother? Okay, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, syukur. Sehat. Alhamdulillah. Okey, satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Okey, perkataannya ialah nongkrong. Nongkrong. Perasan kan filem saya tu nongkrong tu kan? Minta maaf filem Angas pun saya tak tengok. Jaganya hati. Jujur tu kadang-kala kena ini kan. Betul lah. Yang pendengar tu kadang terhiris rasa. Oh iya ke? Tak apalah. Yelah, jadam tu kan pahit. Ya. Ubat pahit kan. Kita beritahulah kebenaran kan. Benaran. Berlakulah ada satu ayat tu sedap kalau dengar dia kata. Jujur walaupun pahit. Macam itulah lebih kurang gitu. Cakaplah benar cakap benar. Betul. Walaupun ianya pahit. Yelah. Satu pun tak tengok. Ada. Bila esok ulang tayang iklan tu tempat terpandang terlepas ada kelan tengok. Saya kalau tengok pun masa Pat Angan tunjuk dia masa rumah bujang dulu, dia cakap tadi aku buat ni. Jadi saya tak nak tengok filem sebab dia dah cerita. Sinopsis dah bagi. Rumah dia akting kan kat rumah tu kan. Okey, nongkrong perbuatan. Perbuatan. Nongkrong. Projek teka dulu lah. Pagi lagi ni masalahnya. Fresh, takkan tak fresh lagi. Banyak ambil masa. Takkan tak fresh lagi. Perbuatan. Ada bangun, ada duduk. Baring. Bukan. Ada bangun, ada duduk. Itu dua je lah perbuatan dia tu. Ada bangun, ada duduk. Ada bangun, ada duduk Menonton. Ada saya tengok kadang berdiri. Yelah. Jangan kata orang jawapan saya. Maaf lah. Kalau cakap salah je lah. Saya ni tersentuh hati. Salah. Salah. Tak tahulah kan. Ada duduk, ada bangun, ada baring. Perbuatan apa lagi? Ada apa juga lagi perbuatan yang ada pada kita, yang kita boleh buat lagi? Apa lagi? Bukanlah jawapan di sekitar yang awak cakap tu, bukan.
ada kaitan dengan duduk bangun baring tu bukan? Melompat. Perbuatan kita ada bangun, perbuatan juga. Dia boleh melompat, kita boleh melompat. Dia ada lagi dekat Berlari. Bukan. Apa Oh, kalau saya hari ni memang saya tak dapat nak jawab ni. Ya. Mengintai ke bukan Bukan. Okey, bagi jawapan Bagilah kan. Mencangkung. Mencangkung. Nongkrong. Nongkrong. Kan Nongkrong. saya dalam filem tu kan ada tiga mencangkung atas busut, atas bukit. Itulah. Jadi maksud dia tu mencangkung. Kau tengok filem tu mesti dapat jawab kan? Mesti dapatnya. Itulah tu. Itulah. Tapi sebab tak tengok yang dia jadi Atan je. Ya. Sedihnya. Atan akan jadi Atan Betul. tu cuba kau macam mana? Kat rumah je berapa kali dia buat tu. Ya kot. Okey, itu sikit yang kita kongsikan untuk satu kata. Okey, tengok filem tu. Tu kau bersama kami pagi di sini menyinari hidupmu. Layan je. Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Abang Tok, selamat pagi. Pagi. Okey Abang Tok, topik pagi ni ialah berusaha untuk buang sifat malas. Kita tahu orang yang tak suka membaca ni dia akan rugi. Tapi dalam masyarakat kita saya tak pastilah. Saya cerita saya lah. Saya sendiri pada dulu pun malas nak membaca. Malas nak membaca. Apa tu? Saya rasa masa zaman especially masa zaman sekolah lah. Okay. Kan? Tapi sedangkan kita nak terapkan sifat membaca ni pada anak-anak kita. Jadi apakah tips-tips yang boleh membantu kita dan keluarga kita dapat suka minat membaca ni? Pilih buku yang sesuai dengan jiwa mereka. Itu yang pertama. Jangan paksa mereka baca buku yang mereka tak suka. Jadi kalau mereka suka baca Harry Potter misalnya, bagi satu set 6 jilid tu bagi pada mereka. Kadang-kadang kita boleh galakkan dengan memberi mereka movie terlebih dahulu. Bila tengok movie ada motivasi untuk membaca. Anak-anak saya bila tengok movie mereka balik nak beli buku sebab nak baca balik cerita Harry Potter tersebut. Jadi kita boleh terbalikkan, tak mesti kita baca buku baru nak tengok movie. Kita boleh tengok movie dulu baru kita baca buku. Yang keduanya dalam buku ini kita kena terang siapa penulisnya. Kita tahu siapa penulisnya, kita rasa hebat penulisnya itu, senang kita nak bagi galakan untuk membaca. Yang ketiga, bab buku ini dia merupakan satu perkara yang dia panggil kena seronok membaca. Macam mana nak seronok membaca? Kita kena buat ulasan, kita kena buat catatan sikit. Saya sendiri, pengalaman saya kalau baca buku boring, tapi nak hilangkan boring tu, saya baca buku, saya akan keluarkan idiom dia punya pepatah dia, bahasa pujangga dia, saya simpan elok-elok, saya gunakan untuk dalam perbincangan, dalam seminar dan sebagainya, sehingga menjadikan bacaan saya tu bacaan yang terhibur. Kalau kita baca begitu sahaja, dia tidak ada kesan. Kena keluarkan mutiara-mutiara yang baik dari buku tersebut, dan mudah-mudahan kalau dah baca 2-3 buku dengan input tersebut, kita rasa lebih seronok untuk baca lagi dan sebagainya. Dan yang keempat, kalau boleh, bila dah baca buku, tulis buku. Bila tulis buku, dia lagi seronok baca buku. Itu dah seronok dia tu. Saya dah sampai peringkat saya tulis buku. Untuk membaca untuk menulis saya kena membaca. Jadi baca saya agak intensif untuk saya menulis buku. Jadi peringkat saya hari ini kalau tak baca buku tak senang duduk. Sebab nak tulis buku kena ada idea, kena ada fakta, kena ada insight, kena ada information dan sebagainya. Jadi itu peringkat yang terakhir. To write a book, you have to read the book. Untuk menulis kena membaca. Best pagi ni. Terima kasih Abang Tok. Sama. Rakan Inspirasi. Berita sukan apa yang menarik, Aim? Okey ini dah puas bersabar dengan segala tuduhan dan tomahan di media sosial. Akhirnya Pengurusan Persatuan Bola Sepak Kelantan atau KAFA mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa individu yang didapati menuduh Badan Induk Bola Sepak Negeri tersebut terbabit dengan penipuan. Ini kalau tengok tajuk dia pun Kelantan saman penyokong. Ada penyokong yang melemparkan tuduhan KAFA melakukan penipuan yang mengakibatkan persatuan tu rugi besar lah kan. Jadi KAFA sebagai tindakan susulan untuk menangkis segala tomahan tu, dia dah buat dah hantar lawyer untuk saman beberapa individu tu. Ada juga individu yang dah mula memohon maaf.
Mohon maaf, dah hantar surat mohon maaf dah apa semua sebagainya lah. Itu tindakan daripada kafar lah. Tapi moral daripada cerita ni kita ambil ialah jangan suka-suka lah. Jangan sedap membuat mulut. tuduhan, melemparkan betul. fitnah. Kadang-kadang orang berdiam dah tak tahan tu orang tak tahan tu bertindakan. orang Orang tak nak bertindakan. ambil keuntungan daripada betul. segi saman ke apa kan. betul. Tapi itu pengajaran untuk supaya next time kau jangan buat lagi. Betul. Kan, pengajaran. Jadi yang lain tengok pun betul lah. Yalah. Tak boleh buat macam ni kan, tak pasal-pasal aku pula kena bayar. Betul lah. Sekarang kan? kan? Media sosial senang aja. Nak buat apa nak ikut cakap main post je. Tapi akibat dia tu kena ingat. Tahu-tahu surat sampai tu yang risau tu. Jangan buat hal. Kan. Okey, baik, itu sedikit saya berkongsikan untuk Berita Sukan pagi ni. Sebentar nanti kita ada media sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, Ayanca. Wow, rindu Jeb bacakan media sosial Sinar dah, Jeb. Okey Ngah. Apa yang menarik? Inilah Ngah. Saya cakap betul lah Ngah. Apa Saya dia? memang tak tahulah ini apa ni, tipu ke betul ke kan. Kenapa? Yang orang video main bowling tu, dia jalankan satu bola, lepas tu dia campak satu bola. Dua-dua boleh strike tu. Okey. Kalau Ngah tengok bola yang pertama dia campak strike. Jadi Betul, bola betul. tu satu lagi bola tu dia jalankan dulu, bola tu akan lambat. Betul. Tapi bila pin tu dah disusun balik, dua-dua strike. Okey, tapi ni real ni, Jeb. Real lah. Ni skill ni. Macam mana Skill. boleh bola tu slow, ada apa kata orang tu, ada momentum yang nak Cara dia nak balik, strike Cara tu. dia balik. Cara dia balik. Helikopter tu. Bola ni tu helikopter, dia betul. swing, dia pecahkan bola tu. Dia pusing ni, meh? Oh, maknanya betul lah. Betul, sebab kita Oh. ada wakil negara yang buat teknik bola ni. Tapi tak ada slow macam ni. Tapi dia jenis helikopter lah. Dia panggil ni helikopter. Oh, strike aim dua-dua. Yelah, sebab Ya. dia punya pukulan bola tu, dia sepahkan bola tu. Dia tak straight je. Maksudnya satu tu dia dah buang, dah strike. Lepas tu sementara nak tunggu bola tu sampai, kan mesin tu letak pin tu balik kan. Strike lagi. Oh, ni memang skill lah ni. Itu saya cakap, ini betul ke tidak ni? Ya. Kan? Yang bola-bola balik tu memang dia spin betul. Yelah. Lepas tu bola yang second tu, dengan tak ada kelajuan, tak ada apa, tapi boleh strike. Try. Ini Lepas tu memang skill aja. kalau tengok pun memang agaknya dia deal dengan orang tu ke apa ke. Dia susun bola tu pun cepat tu. Bam jatuh telekan, susun letak balik slow kan. Tapi ni kalau kau tengok, dia cepat, dia tam, lepas tu angkat. Mungkin dimension luar negara punya lah. Memang dia ni. Dia tak pakai yang betul laju. Tapi tak tahulah Im sampai macam gitu punya power kan. Ini pun dia training. Yalah, kita pun tak tahu berapa kali yang dia punya buat ni kan. Yelah. Macam Sebab Angah, dia kan. macam mana Angah memang minat ke main bowling? Saya tak berminat sangat, tapi saya boleh lah main. Oh, boleh main Bukan lah. tak berminat sangat. Tapi kalau lebih banyak suka berkumpul lah, kita main bowling kan Kita berkumpul cabaran lah. pernah main je. Oh, Cabaran. lupa lah. Tapi saya sebab kalau main bowling ni, saya yang kelemahan saya tu, saya tak dapat nak, macam kalau ada satu bola lagi saya nak ketuk, saya nak kena ketuk dulu. Macam main goli. Saya nak ketuk dulu. Tak. Bukan, tak boleh. Dah terbiasa. Saya dah terbiasa. Sebab kalau saya main guli, saya macam tu. Oh, tempat saya panggil tu guli pelatuk. Guli pelatuk kan. Sebelum kita nak attack kan, kita macam tak. Kita ketuk dulu dekat guli dulu. Macam nak aim lah. Jadi saya benda tu bila tak ada, tu yang kelemahan saya nak main bowling tu. Tu member sebelah pegangan yang kita tu ketuk. Jelah, tapi biasa kalau main guli kan kita memang pegang sendiri kan. Itu kelemahan saya tu. Tu yang kalau main bowling tu, kalau ada benda tu, insya-Allah lah. InsyaAllah boleh. Boleh. Lemah sangat tu. Kalau guli okey lagi. Okey lah, masing-masing kan. Masing-masing lah. Okey, itu kita boleh kongsikan untuk media sosial Sinar ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Pelatuk Layan main je. nama dia. Pelatuk. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib As-Sadok sekarang, Momentum. Wow, selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, untuk kemusykilan agama, sebentar nanti kita ada kawan tanya Ustaz jawab bersama dengan Imam Muda Ashraf. Sekarang kita dengarkan dulu sedikit soalan. Saya mengambil wuduk dan pada masa yang sama azan berkumandang. Soalannya, adakah saya perlu berhenti mengambil wuduk untuk menghormati azan dan menjawab? Kita dengarkan jawapan yang sepenuhnya sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je.
Jawab soalan kawan. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pada Encik Adnan bin Muhammad Noh. Soalan dia, ketika saya mengambil wuduk dan pada masa yang sama azan berkumandang. Soalannya, adakah saya perlu berhenti mengambil wuduk untuk menghormati azan dan menjawab? Sebenarnya yang kata hormat azan tu bermaksud kita bila azan maka kita akan menjawab seperti idza sami'tumul azan, idza sami'tumul nida, bila kamu mendengar azan maka kamu kena bercakap seperti mana apa yang disebut oleh muazzin. Bila orang azan kita nak kena jawab balik. Faham tak? Jadi dia tidaklah sampai kena stop semua benda sebenarnya. Sebab pernah berlaku ada sahabat Nabi, dia cerita bila hari Jumaat Umar jadi khatib. Bila Umar naik atas mimbar, orang bila tengah azan, orang kat bawah masih lagi bersembang-sembang. Jadi bila habis saja Tok Bilal azan, maka bila Umar start saja khutbah, Umar terus khutbah macam biasa, baru semua orang diam. Jadi ada ulama kata berdasarkan cerita ini menunjukkan bahawa orang semua boleh bercakap ketika azan. Sebab mustahil Umar naik atas mimbar tak tegur orang yang bercakap ketika azan. Jadi sebenarnya kita kalau kita boleh stop, kita stop. Tapi wuduk tak payah stop terus. Kalau boleh kita jawab sebab dia sunat muakkad saja. Jadi dia boleh ambil wuduk terus tanpa dia henti walaupun sedang azan. Tak ada masalah. Samalah main bola pun, kalau kita rasa kita boleh berhentilah, tapi tak boleh berhenti, tak ada masalah. Yang penting jawab azan tu yang paling penting. Okey. Terima kasih, Mam. Baik. Alhamdulillah. Selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.my sekarang. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Kalau nak cerita pasal karipap atau epok-epok orang panggil karipap, awak suka karipap apa? Karipap pusing lah. Oh, karipap pusing. Inti dia kentang lah. Saya karipap yang original tu. Memang karipap biasa. kampung. Karipap kampung. Saya dengan tu lah kan. Kita ni semalam Dalam ni fan fries. mana pun anda letaknya dalam fan fries. Tak sos. Tak sos eh. Kentang juga. Cuma dia dah jadi fan fries. 2 kali goreng. Tapi agak sedap tu, Im. Kalau kena dengan perasa dia sedap pun. Biar. Kentang. Kalau kau tak lock tak pattern kan dah ambil eh. Yelah. Tapi saya tak risau sebab dia ni jadi meniaga sekejap. Jadi saya boleh lepas pattern balik. Dan malam ni tekak ni nak sangat lah makan karipap sardin. Macam-macam. Karipap sardin tu kan. Jadi pergilah. Oh, sardin pula. Tadi kata cerita pasal kertas. Angah suka makan Saya sardin. suka sardin. Saya suka sardin. Baru punya ni. Saya suka sardin yang lepas tu dia tak ada kentang, tak ada benda, solid sardin. Lepas tu dia dengan bawang dengan cili padi je. Jadi ingin sangat nak makan tu kan. Jadi pergilah pergi dekat satu gerai ni. Urban dah ni. Urban lah, biasa. Habis dah beli dah, saya excited sangat nak makan. Tapi bila lepas masuk mulut tu, makan. Tak rasa sardin. Rasa tekilan lah. Sikit sangat inti dia, banyak angin. Banyak komplain ada ni. Buat sendiri lah. Buat sendiri. Orang sekarang barang mahal. Yelah, tapi janganlah sikit sangat. Kita kan meniaga. Betul. Jadi kalau kentang pun ada bunyi baik sardin. Yelah. Kita tengok angin dekat dalam tu. Kita ni meniaga. Sebab tu kita kalau nak beli sesuatu benda, rasa dulu. Makan dulu kan. Kak, RM1, kita makan kat situ. Oh, okey, sedap kak. Tak apalah RM5 lah. Macam tu. Allah, saya pula silap pula. Saya ni kalau beli barang makan, memang saya memang dah beli kena makan dengan orang rumah. Suap kau orang rumah dulu. Biar orang rumah makan dulu, lepas tu baru saya makan. Dia rasa dulu. Biar dia rasa dulu macam mana sayang. Sedap tak sayang? Sedap, nanti saya suap Angah lagi. tak ada rasa? Lepas tu pun saya rasa dia jadi macam protokol sikit lah dengan rumah. Yelah, kalau tak itu undang-undang sebab benda tu simple je. Yelah, simple lah. Tapi dia boleh atasi je benda tu. tapi dia macam hati tu macam tak best lah kalau tak pergi rumah makan juga. Bagus lah. Tak, masalah kita nak beli untuk orang rumah. Kita rasa dulu. Allah Akbar. Dia deria rasa Angah lain ke? Tak juga. Itu nak tahu tu. Jadi benda ni bukan masalah besar. Iyalah. Masalah nak link dengan tajuk. Apa dia? Link. Nak link dengan tajuk. Tapi tu saya kena tukar lah. Betul lah cakap itu. Rasa dulu. Reka. Tak, ni karipap beli semalam kat Melaka. Okay. Benda karipap jangan main-main. Jangan main. Yelah. Saya dah ceritakan semalam ni rasa tekilan lah sikit. Oh, rasa tekilan. Yelah. Betul. Benda makan orang tu kalau mahal sikit ataupun lebih sikit tak apa. Tapi orang makan tu puas hati. Yelah, yang buat tu pun kalau boleh bukan niat nak berniaga tau ngah. Nak bagi orang makan. Nak jadi sedekah. biarkan lain.
Betul. Jadi tapi kalau kita pun faham sekarang peniaga-peniaga barang mahal. itulah tak tak ada mahal. masalah kalau naik harga sikit. Orang puas hati. Ya, Itu betul. yang saya cakap tu. Yang mudah senang je. Makan rasa, puas hati lah. Baru bungkus lebih sikit. Itu tips dia lah. Yelah, terima kasih lah dengan tip tu. Saya kena tukar lah cara Ada saya apa-apa beli tu. masalah rumah ke apa ke kali tanya kawan-kawan dulu. Jangan tu bawa pergi radio. Ni aku rindu kau ni. Okey, baik untuk pagi. Alah kita. gitu. Tak apa, nanti beritahu aja. Bagi tahu je. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi. Okey, kita bukan segmen untuk luahan rasa pagi ni Jadi saya luahkan rasa tekilan. Okey, so anda boleh kongsikan apa saja rasa. Rasa benggang, rasa suka, rasa gembira, apa saja rasa. Jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 016-326-0000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Sadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Encik Jamal. Silakan Encik Jamal, nak luahkan apa? Okey, hari ni nak luar rasa tanggungjawab. Okey. Saya drive pagi 2 jam. Rasanya macam kalau teringat banyak yang bawa kereta ni bukan kata tak betul lah, tapi masalah yang kadang racing tak bagi masuk mencilok macam tu. Yang paling jadi tu roundabout. Roundabout ni pasal sekarang kalau kita ingat ujian dah tak ada roundabout. HNL tu tak ada roundabout. Jadi tapi roundabout tambah banyak. Jadi tak tahu dia nak keluar ke dia nak masuk. Siapa masuk, siapa nak keluar. Itu pula menjaga-jalan ni musuh hujan lagi. Yang kadang bukan hujan berat tapi pijak lantai tu sekali. Alah. Oh ya. Yelah kelang kabut kan. Kelang kabut dah. Pakai motor dua kaki turun macam kita tekan kelas zaman dulu kan. Jadi ingat ni zaman yang pakcik kena saman dulu. Kena saman ke ni. Cuba bawa balik iklan tu. Jadi semua stesen, tak kira stesen mana pun, bawa balik iklan tu. Jadi iklan ni sebenarnya mengajar kita. Nak ajar seorang-seorang dalam Malaysia ni, saya ingat buat jelajahan misal 30 kali, 45 kali pun tak boleh. Tak boleh. Betul lah. Nah, macam tu rasa tanggungjawab saya pada bagus pada pemandu kereta lah. Kesian kadang bila accident kena tengok depan lu motor nak langgar pasal tak ada signal kan. Yelah. Itu tak masuk motor langgar kereta langgar motor macam-macam lah kan. Betul lah tu. Jadi mungkin kita kena buat sesuatu lah supaya benda-benda ni boleh dikurangkan. Nak tak ada memang tak boleh lah, tapi dikurangkan. Jadi orang nak buat tu orang tahu mana nak keluar, mana nak masuk kan. Yelah. Biasa mandu dari mana ke mana ni? Saya biasa daripada Semenyih ke Sungai Buloh. Jauh juga tu. Jam tu. Jauh pun jauh macam tu lah. Dua-dua lah jauh yang jauh Yang gitulah. Okey, Abang Jamal. Terima kasih Abang Jamal. Saya rasa tanggungjawab tu ya. Okey, Terima kasih banyak. Betul juga tu. Roundabout ni Roundabout penting tu. Kena buka Saya signal memang tu. tak pandai dulu roundabout tu. Dia macam Yelah. takut tau kita nak Betul. nak pergi ke depan tu macam ada kita dulu lah kan. Lepas tu Yelah take macam time member baru dapat belajar. saya Dia dah keluar roundabout tu. Lepas tu jadi dia nak jalan tu, kereta dia bagi signal, dia terpaksa layan 3 kali pusing roundabout. Tak masuk-masuk. Tak Tak masuk kena pusing lagi lah. Lepas tu kita kena bagi signal lawan. Betul. Lepas tu kedudukan kereta kita tu. Betul. Kita nak masuk lorong mana? Betul lah. Janganlah kami lorong pertama kalau masuk lorong awal kan. Betul. Kalau hilang nak masuk lorong pertama, kenalah duduk yang paling kiri. Paling kiri. Tak boleh belah kanan kan. Betul. Kawan saya tu silap dekat situ tu yang dia 3 kali pusing. Tawaf. Okey, jom untuk pagi ni luahan rasa 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Kak Rin. Silakan Kak Rin, nak luahkan apa? Apa halnya Kak Rin? Kak Rin nak share sikit pasal yang tadi duk cerita mula-mula dengar macam Karipap. Sikit lah, apalah, Lampung lah kan. Lepas tu, Kak Rin nak cakap, kenapa sekarang ni Kak Rin rasa tekilan sikit lah, bukanlah banyak sangat bila Kak Rin bagi salam kan dekat WhatsApp, dekat kawan-kawan punya lah. Kadang-kadang salam tu tak berjawab sampai petang. Oh ya ke? Lah. Gila jugalah kan sikit kan. Yelah betul lah tu. Kadang-kadang dia orang jawab tapi tak tulis dekat WhatsApp tu. Betul. Dia kata apa Rahim, dia kata saya dah jawab lah, saya jawab dalam hati. Tapi kena jawab kat dalam WhatsApp tu lah, respon kan. Mana grup ni sunyi jugalah ya. Ramai ke dalam grup tu ni Kak Rin? Ramai, dah ada lebih kurang dalam 30 orang je. Takkanlah seorang pun tak berjawab je.
Itulah Kak Rin pelik. Kak Rin kata tahulah korang ada banyak grup WhatsApp kan. Bagi salam satu pun tak ada seorang pun nak tolong jawab lah. Yelah. Kan? Kak Rin memang ada satu je tu grup WhatsApp. Ada 2-3 lah keluarga. Banyak Tapi juga. yang tu biasalah. Yelah. Yang sunyi selalu tu apa nama grup tu? Oh, nama tu Grup Muslimah. Alhamdulillah. Nama dah sedap tu. Nama dah baik dah sedap. Muslimah. So, macam mana nak cakap dengan dia orang suruh jawab? Biarkan je lah. Macam sebelum tu saya tanya, Kak Rin bagi salam tu setiap berapa jam? Kak Rin bagi pagi-pagi ni. Pagi-pagi lah. Bangun. Sekali je lah. Yelah, takut kalau Kak Rin setiap jam bagi salam. Tu yang agaknya dia orang. Tadi kan dah jawab. Sekali je pagi-pagi tu. Sekadar nak bagi tahu kawan-kawan. Menyapa lah. Macam inilah. Kalau Kak Rin nak grup yang jawab salam, saya add Kak Rin masuk dalam grup kita kan. Tak boleh. Takut Kak Rin pula imas nanti. Ada betul jawab Ni, Jeb, Rahim, Mangat. Ya. Ingat dah hari tu Kak Rin kata ada hari tu nak jemput kenduri kahwin anak buah. Ingat? Ni nak jemput lah ni. Tarikh dah tetap dah 2 hari bulan 1. 2 hari bulan Sabtu. Bukan. Sabtu tu hari. 2 tu hari bulan. Oh, 2. Tu apa 2 hari bulan Sabtu? 2 hari bulan 1. Oh, 12 Kak Rin 20-21. Gelak sikit dulu Kak Rin. Pernah buat lawak tu. Tak faham. Oh, tak faham. Patutlah dah kali salam orang tak jawab. Okey, insyaAllah Kak Rin terima kasih atas undangan. InsyaAllah. Kat mana tu kalau buat di mana? Di Kuantan. Di Kuantan. Hantarlah ni. Tapi kita bukan boleh hentas merentah negeri. Itulah doa sama-sama ya. Kita harap benda ni Kak Rin boleh balik. Tengok anak yang belah sana. InsyaAllah. Kalau tak Kak Rin pun tak boleh balik kan? Itulah masalah. Risau macam tu lah ni. Semua tak boleh balik. Minta sana buat live lah. Kita buat alam maya je. Okey Kak Rin, terima kasih Kak Rin atas perkongsian pagi ni Kak Rin ya. Terima kasih Kak Rin. Bye. Jangan marah. Assalamualaikum Kak Rin. Waalaikumsalam. Jawab salam. Nasib baik jawab salam. Best Kak Rin ni. Yelah betul lah tu Kak Rin cakap baik kan. Betul. Apa salahnya, jawab je lah. Betul tak? Dia bagi salam. Sampai petang baru member nak jawab. Dia terasa macam dia orang ni tak betul ke aku ada dalam ni kan. Bila check read. Read. Okey, jom tu meja pula kita ada luahan rasa pagi ni 0395432000 atau WhatsApp talian senang Digi 0163260000. Bagi di sinar menyinari hidupmu, layan je. Bersama Jeb, Rahim dan Angan dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Anda sepagi ni kita bersama dengan Izzah. Silakan Izzah. Kenapa? Saya nak luahkan pasal cinta yang tak direstui. Tak direstui. Kenapa Zah? Belah sana, belah awak ke belah sana yang tak restui ni? Sebelah sana. Sebelah lelaki lah. Lelaki dia cakap mak dia tak restu dan mak dia tak berkenan dengan saya. Kenapa Zah? Dia cakap tak kenapa? Sebab saya tak kerja kot. Saya kan sakit. Sakit apa? Saya sakit sebab aksiden. Alhamdulillah sekarang dah jalan dah. Ya ke? Aksiden. Efek sikit lah. Efek sikit. Bila aksidennya tu? Masih follow up hospital. Masih follow up lagi. Bila kejadian aksiden tu bila? Tahun 2012. Masa tu saya dekat UiTM Merbuk. Masa tu belajar kat UiTM Merbuk. Hari aksiden tu, hari nak kesian nak balik dah. Yang saya sedih tu pasal kawan tu sebab dia cakap bulan ni 3 tahun kan nak bawa mak dia jumpa saya. Kita nak berisik lah kot. Lepas tu dia bagi kita saya kemarin dulu, hari Sabtu kemarin dulu dia bagi kita anggap kita tak jodoh. Allahu Akbar. Pasal jauh. Izzah kawan dengan dia dah berapa lama dah Zah? Dah setahun lebih. Baru setahun lebih. Dia bagi harapan sangat. Bila dia cakap berharap hanya kepada Allah. Itu je. Yalah. Tapi percayalah Izzah, perancangan Allah tu lebih baik. Akan jodoh lebih baik untuk Izzah ni. Betul. Orang yang betul-betul boleh jaga awak nanti. InsyaAllah akan ada nanti. Saya pun dah putus tunang dah 1 tahun. Saya pernah tunang 2 tahun. Pernah tunang. Tunang. Lepas tu baru jumpa sekarang ni. Kata mak dia tak jadi main ni. Masa bertunang tu belum aksiden lagi lah kan? Masih aksiden dah. Dah aksiden dah masa tu. Aksiden dah. Lepas tu lepas putus tunang tu baru kawan nak ni dia main ni.
Sikit dia pula kata tak jadi. Suruh je lah. Tak sikit je kat situ tu. Sabar. Tak dekatkan diri dengan Allah je. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Iza umur berapa dah? InsyaAllah 29. 29. Tapi keadaan Iza macam ni sekarang? Berjalan boleh? Berjalan? Boleh, Alhamdulillah. Okey, cuma duduk di hospital je follow up. Apa masalah aksiden tu, dia tulang ke apa ke? Kepala. Kepala. Cederaan otak apa? Darah bekun otak. 3 kali operasi kepala. Ya ke? Allah. Lepas tu dalam kepala pun ada alat. Ada alat. Kali terakhir operation bila? Tahun 2013. Kali ketiga. Kali ketiga 2013. Ada kemungkinan selepas ni ada operate lagi ke apa? Ada? Doktor cakap kalau ada infection dekat alat tu, mungkin operasi lagi kot. Sekarang saya nak dekatkan diri dengan Allah je lah. Cinta dengan Allah, kita. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik lah. Semoga Allah memudahkan segala urusan awak ya. Amin Iza. Mudah-mudahan sihat, ditemukan jodoh dengan orang yang betul-betul boleh jaga Iza baik orangnya, bertanggungjawab ya. Amin ya Tuhan. Jangan sedih-sedih Iza. Jangan sedih Iza, take care Iza. Okey. Terima kasih Encik Ana. Sama. Ya, sama. Jaga diri. Sedih dengarnya. Allahu Akbar. Itu perjalanan orang kan, kehidupan masing-masing kan. So kadang-kadang kita rasa ujian kita berat, ada orang ujian dia lagi berat. Kan. So kita minta sesiapa yang tengah mendengar ni mendoakanlah kan. Sesiapa juga yang berada dalam masalah, mudah-mudahan ditunjukkan jalan keluar. Amin. Mana yang ada masalah kesihatan, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Dikurniakan kesihatan yang baik, yang berpanjangan ni InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, baik, itu kita berkongsikan untuk luahan rasa pagi ni ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib As-Sadok sekarang. Momentum. Wow, selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Pastinya anda rindu pacik nasi lemak kan? Okey, sekejap lagi borak jalapan kita ada pacik nasi lemak. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib As-Sadok sekarang. Momentum. Wow, kita ada pacik nasi lemak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pakcik. Bangga semua sehat ya. Sehat Pakcik. Pakcik sehat. Yang penting Pakcik sehat. Pakcik Alhamdulillah semalam je Laim. Itulah. Rindu Pakcik. Pakcik bila tak ada, Jeb tak datang. Pakcik bila tak ada Jeb, bila Jeb tak ada, Pakcik pun tak datang. Kenapa? Oh ya ke? Sebab kita orang sekali satu bas. Dapat rasa. Pakcik pagi ni Pakcik luahan rasa pagi ni. Bukan Pakcik nak luahkan apa rasa pagi ni. Ni senang. Pakcik rasa gelisah. Kenapa pula? Semalam kabinet Pakcik, belakang kabinet Pakcik masuk air lah. Oh, kenapa? Belakang kabinet. Bukan dengan cerita bawa beli mesin air ke? Bukan. Sebab kabinet tu katanya bila dah panggil orang, daripada sinki punya corong tu nak ke buang, tempat air buang tu. Salur tu? Salur tu tak ketat. Kecoh lah tu. Asalnya dapat detect dia punya masalah dia. Nasib baik dapat detect. Sebab time kita Pakcik tengah cuci pinggan. Kalau tak sedar juga. Masa Pakcik tengah cuci pinggan, tahu-tahu dah paras lutut. Tak perasan macam ni. Macam kat sungai basuh. Kaki kebas jadi itu yang buat air daripada mana ni? Risaulah. Bila cek rupanya datang daripada bawah kabinet tu. Saya baik perasan. Pakcik basuh pinggan memang banyak air, pakai air. Banyak. Sebab Pakcik nak make sure memang betul-betul bersih. Pinggan Pakcik kalau cuci depan belakang. Yalah memang tak ada pernah cuci depan belakang Pakcik. Depan belakang. Tapi yang kotor kan depan. Yalah. Gunakan depan. Depan belakang. Tepi semua basuh. Pakcik. Habis settle lah. Dia suruh monitor. Sama ada leaking ke ataupun memang air yang dah dalam kabinet tu. Pakcik tak kerti buat sendiri. Pakcik tak pandai sangat. Pertukangan plumber ni. Tak pandai. Plumber orang panggil plumber. Apa sebutan dia? Plumber lah. Plumber. Dia silent B. Silent B. Plumber. Okey. Tapi tak tahulah Pakcik cakap plumber dia datang. Yelah. Kalau panggil plumber, saya panggil plumber. Panggil plumber dia datang. Dia datang.
Kalau panggil plumber takut dia tak datang. Jadi panggil plumber dia datang. Semoga pemudahkanlah pakcik. Alhamdulillah. Semua okey lah pakcik. Apa dah? Kalau dah semua dah okey lah. Harap-harap dia suruh monitor dalam 2 hari ni. Kalau betul-betul sebab tengok air masih ada keluar, tapi mungkin dia kata balance. Baki dalam tu. Baki dalam kabinet tu. Risau juga tadi. Okey lah pakcik. Semoga dipermudahkan semuanya pakcik. Amin. Besok kita jumpa lagi pakcik. Ya. Pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Baik, untuk borak jalapan pagi ni kita bersama dengan Wan Norizal binti Wan Osman. Sebut pelan-pelan. Ni sebut pelan-pelan. Okey, selaku pegawai psikologi Hospital Rehabilitasi. Betul kan? Betul. Okey, kita ajak Rehabilitasi. Tasi. Apa? Rehabilitasi ceras. Rehab kot. Rehabilitasi lah. Kan? Ceras Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kita bersama dengan Cik Wan. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ana. Selamat pagi Cik Wan. Cik Wan, cuma nak tanya tadi, betul ke kita punya pronunciation tadi berkenaan dengan rehab, apa tadi tu? Rehabilitasi. 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 Kalau nak senangkan Jeb, dia daripada perkataan rehab. Rehabilitation. Betul. Rehabilitasi. Rehabilitasi. Okey. Maksudnya apa tu? Betul lah. Maksudnya pemulihan. Okey Cik Wan, pagi ni kita nak berkongsi tentang stigma pesakit COVID-19. Kita tahu ada yang memang pesakit yang kena penyakit COVID-19 ni. Ada setengah segelintir masyarakat dia memandang macam ibarat macam orang kena COVID-19 macam penjenayah pula. Jadi sebenarnya macam mana kita nak mengelakkan masyarakat daripada stigma tu? So itulah stigma ni lah yang kita sebagai pegawai psikologi ni kami adalah menawarkan perkhidmatan sokong bantu daripada segi emosi. Jadi bila berlakunya penyakit-penyakit yang macam ni kan, penyakit berjangkit yang tiba-tiba, jadi stigma tu macam kata ada orang buat pesakit COVID ni macam monster, quote and quote monster. Tapi jadi kita semua nak bagi tahu semua masyarakat, kita kena faham dulu COVID ni. Kita kena ambil fakta-fakta yang betul supaya kita tidak ada salah faham. Jadi kita kena ingat, yang paling mudah ingat 2 fakta ni. Yang pertama, pesakit yang sembuh tidak akan menjangkiti orang lain. Ini adalah fakta dan dia selaras dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh WHO. Kan dia kata kebanyakan pesakit COVID ni hanya boleh menyebarkan penyakit dalam masa 10 hari daripada permulaan penyakit. Jadi once dia dah diberi rawatan, contohnya kalau kita di Malaysia, di Kementerian Kesihatan, kita kuarantin di hospital-hospital. Jadi pesakit bila dah discharge daripada hospital, kita jangan takut. Maksudnya bila kita dah discharge tu memang dah tidak akan menjangkiti orang lain. Tapi memang ternyata lah pesakit ni memang emosi dia agak terganggu. Mesti terganggu lah. Kita yang sakit tak kira sakit apa pun. Contohnya kita sakit kepala, emosi terganggu tak Ngah? Ya, terganggu. Apatah lagi dapat COVID ni. Dengan ketakutan, bimbang, dengan stigma. Jadi apa yang kita perlu buat adalah support. Sebagai orang luar, ahli keluarga, masyarakat, kita bagi sokongan. Jangan kita pinggirkan. Ada kes dipulaukan. Keluarga ni dipulaukan sebab takut. Jadi takut kita kena so keboleh jangkitan COVID tu sebenarnya kita kena tahu apa punca jangkitan, dalam tempoh berapa sekiranya tidak diberi rawatan. Jadi sebab tu kita kena ikut saranan Kementerian Kesihatan. Yang 3S tu, apa ingat tak 3S tu? Ingat. Elak kawasan sesak, elak kawasan sempit, elak sembang dekat-dekat. Itu. Okey. Kita akan terus bersama dengan Cik Wan dan kita nak berkongsi tentang stigma pesakit COVID-19. Itu akan bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Ibrahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Borak jalapan kita masih lagi bersama dengan Wan Norizal ataupun senang dipanggil Cik Wan, selaku pegawai psikologi Hospital Rehabilitasi ceras. Susah Rehabilitasi. Mana kalau jawatan dia macam ni susah. Mana tinggi jawatan ni. Segar pun susah nak sebut yang ngantuk ni pula boleh rehabilitasi. Abang. Saya jangan sebut ni. Cuba lagi sekali.
rehabilitasi. Rehabilitasi. Betul, Betul. Rehabilitasi. Terima kasih banyak. Betul. Okey, dan kita nak buat perkongsian tentang stigma pesakit COVID-19 ni. Macam ini Cik Wan, kita tahu kadang-kadang bila yelah takut tersalah cakap pada orang yang ada penyakit COVID-19 nanti kan terguris hati kan. Jadi kita ni sebagai masyarakat kita kena bagi sokongan, tapi bentuk yang macam mana kita nak bagi sokongan pada pesakit COVID-19? Okey, kita sebagai masyarakat sebagai orang luar, sekiranya kita tahu di persekitaran kita ataupun ahli keluarga kita yang jauh ke yang dekat ke, kita tahu seseorang tu dah dijangkiti COVID-19, apa yang kita boleh buat? Saya sarankan tuan-tuan, bagilah sokongan emosi kepada pesakit, kepada bekas pesakit ataupun kepada ahli keluarga, sebab mereka semua terkesan. Apa yang paling senang untuk kita buat, kita kena ingat. Ingat ni pupuk sifat empati. Empati ni dia adalah sesuatu yang kita cuba merasai apa yang orang lain rasa. Cuba merasai. Letakkan diri tu kat situ letakkan diri kita kat situ. Sebab kita kena ingat, mereka yang dijangkiti virus COVID-19, dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Betul juga. Betul, dan mereka adalah individu yang dijangkiti, yang telah dirawat dan sedang pulih. Jadi dalam proses kepulihan tu mereka lebih banyak mengalami isu-isu emosi. Jadi kitalah yang mainkan peranan kita untuk kita memberikan sokongan. Macam emosi tak stabil, stres semua ni, itu boleh memburukkan lagi keadaan pesakit kan? Betul tu Cik. Contohnya dah COVID. So emosi pula tak stabil. Kalau kata pesakit tu dia ada lagi tekanan darah tinggi, kita pula bagi stigma, kita cakap jauhkan diri daripada diorang ni tak jangan keluar nanti ni ke keluarga diorang. Yelah, antibody dia lemah kan. Imun sistem ni. Imun. Nampak doktor terdiam tadi tu. Saya minta maaf. Tak ada nak masuk kat mana. Imun sistem. Antibody pula. Yang paling penting yang paling penting kita semua ni, kita kena ingat, orang yang telah pulih ni, bila dah pulih, dah discharge balik rumah, individu yang dah pulih ni, diorang ni akan meneruskan kehidupan seperti biasa. Kalau mereka ni adalah pekerja, terimalah mereka untuk bekerja balik. Betul lah tu. Ya. Wan, jauhi stigma. Rahim masih gelakkan saya tadi pasal antibody. Dia lupa cakap dengan doktor tu. Cik pandai. Tadi Cik dah bincang dengan saya kan, pasal penyakit, antibody. Itulah. Cik Wan, tapi kadang nak tanyalah Cik Wan. Hati-hati Cik Wan. Yelah pasal COVID-19 ni kan. Sebenarnya sokongan daripada segi macam mana yang boleh membantu pesakit tu boleh naikkan semangat dia, pulihkan semangat dia, dalam masa yang sama dapat melawan virus ni. Untuk melawan virus, betul apa yang Cik cakap, saya setuju sangat. Tingkatkan antibody. Dan sebenarnya sokongan emosi, bila kita berada dalam keadaan gembira, hormon gembira akan dikeluarkan daripada badan kita. Bila hormon gembira kita keluarkan, keboleh upayaan untuk kita melawan segala penyakit, segala ni kan, dia akan jadi lebih kuat. Imunitas tubuh kita akan lebih meningkat dan sebagainya. Sebab itulah sangat penting penjagaan emosi. Kalau dalam keadaan marah, kita boleh marah contohnya, tetapi macam mana kita manage dia, menguruskan. Dalam keadaan sedih, macam mana cara kita menguruskan? Kita perlu mencari sesuatu. Ada orang dia memerlukan orang lain untuk berkongsi. Betul. Jadi kitalah orang tu, kita hadir untuk bersama-sama mendengar. Terbaiklah Cik Wan. Kan ada kita untuk tumpangkan telinga, mendengar, tak payah cakap apa-apa. Sebab kadang-kala kesenyapan itu adalah sangat membantu. Dia adalah healing tools yang sangat terbaik. Betul Cik. Yes. Okey, kita akan terus bersama dengan Cik Wan. Selepas ini tukar bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Borak Jalapan, kita masih lagi bersama dengan Cik Wan Norizal binti Wan Osman selaku pegawai psikologi Hospital Rehabilitasi Ceras. Okey, Cik Wan, kita nak tanya dengan Cik Wan, sekiranya dah ada keluarga kita yang terdekat yang memang kena positif COVID-19. Jadi apakah langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita sendiri pun tak panik berhadapan dengan situasi ni?
Okey, antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan kalau ada ahli keluarga kita yang dijangkiti, dan supaya kita tak panik. Sebenarnya yang pertama macam saya kata tadi adalah amat penting untuk kita memahami fakta-fakta yang betul. Dan kita mesti terbuka. Kena ingat, yang pertama tadi, pesakit yang sembuh dia tidak akan menjangkiti orang lain dan bagi sokongan. Sebenarnya ada tips-tips untuk kita mengelakkan daripada diri kita panik. So kita harus terbuka sekiranya ada ahli keluarga kita yang dijangkiti COVID, dan kita relax. Tips yang pertama adalah dia ada 8 tips yang saya akan listkan di sini. Yang pertama, relax. Relax tu ada macam-macam teknik lah. Ada teknik yang kita panggil sebagai relaxation. Relaxation saya tengah ni. Kita boleh belajar. Boleh Google sekarang ni kan, My Health Portal. Ni boleh kita apply belajar. Yang kedua, terima berita-berita yang tepat. Yang ketiga, rehat daripada media sosial untuk tempoh-tempoh yang tertentu. Seminggu pertama, bila dah tahu ahli keluarga ataupun diri dijangkiti COVID, stop dulu. Rehat sekejap. Yang seterusnya, elakkan daripada duduk sendiri. Yang seterusnya, kawal pemikiran kita, terutamanya fikiran-fikiran yang cemas. Sibukkan diri dengan rutin harian supaya kita boleh lupakan sekejap kerisauan dan kebimbangan kita. Seterusnya, dapatkan sokongan emosi, kongsi kerisauan kita dengan orang terdekat, dan yang paling penting adalah dapatkan bantuan profesional. Sama ada tuan-tuan boleh menghubungi pihak-pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Jangan rasa kerisauan tu pendam seorang-seorang. Jadi sekiranya memang kalau ada pesakit yang COVID-19 positif ni, mana dia orang dalam kerisauan ke, ataupun dia boleh dapatkan terus bantuan daripada KKM ya? Ya. Mungkin boleh. Macam mana? Silakan. Untuk dapatkan bantuan secara terus untuk COVID-19, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Mercy Malaysia sebenarnya kami telah menyediakan perkhidmatan sokongan psikososial kepada semua rakyat Malaysia. Dan kita boleh menghubungi di talian 011-6399-6482. Talian ni tuan-tuan boleh Google sahaja. Google talian sokongan psikososial COVID-19. Dia akan keluar. Kita beroperasi setiap hari daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kalau kata 5 petang, kerisauan tu datang pada pukul 10 malam. Macam mana nak buat? Boleh WhatsApp je nombor tu. Yang penting tuan-tuan, jangan kita simpan sendiri-sendiri. Nanti pagi esok pukul 8 pagi akan ada petugas yang akan membalas, yang akan call, betul. Dan lagi satu, perkhidmatan yang terbaru di pandemik COVID ni, Kementerian Kesihatan telah menyiapkan 200 orang pegawai psikologi kaunseling di semua klinik-klinik kesihatan terdekat. Kita ada pegawai psikologi. Kalau dulu untuk dapatkan perkhidmatan, kita perlu mendapatkan rujukan, baru pergi hospital dan sebagainya. Sekarang tak perlu ke hospital, tuan-tuan boleh buat appointment di klinik kesihatan terdekat untuk berjumpa dengan pegawai psikologi kaunseling kita. Maknanya kalau ikut kepahaman saya, hospital rehabilitasi ni dia merangkumi penjagaan, rawatan dan juga sokongan lah Tapi hospital rehabilitasi ni kami hospital tertiary. Maksudnya untuk masuk sini adalah mesti melalui rujukan, tak boleh walk in. Okey. Okey, Cik Wan, terima kasih atas perkongsian yang cukup manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Cik Wan. Pagi dah ni dah bersama kita. Sama. Okey, Cik Wan. Okey, sama-sama. Terima kasih pagi. Terima kasih. Ada sikit terima kasih. Kita bersama dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru masuk bimbingan Najib Al-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Al-Sadok sekarang. Momentum. Wow. Apa kita boleh kongsikan, Naim? Kita menarik. Okey selepas COVID-19 okey, yang berulang sekarang ni di seluruh dunia, mana kesan dia kepada semua orang betul. Ini cerita tentang sesuatu yang boleh memberikan inspirasi untuk masyarakat lah, bangkit daripada kehidupan dan berjuang melawan COVID-19 ni. Ini kisah seorang budak muda namanya Muhammad Naim. Sebelum ni dia ni bergelar juruterbang atau pilot. Pilot tapi kini dia bergelar usahawan burger. Okey, saya macam terperasan ni. Memanglah
lah kan. ni. Tempat dia pun dekat dengar dia berniaga. Dekat Bukit Jelutong kan. Dekat rumah Jeb. Kat rumah Jeb. Burger daging ada? Semua ada lah. Bila Mesti burger tu ada lah. Okey. Dah special lah letak cheese. Jenama Smash Burger. Diorang cakap burger jumping sedap ke smash biasa je? Smash. Ya, Smash biasa. Tak jumping lah. Smash biasa. Ni smash biasa. lagi semua terkesan tapi yang banyak terkesan memang kita tengok banyak pilot je Yelah, yang berkaitan dengan steward berkaitan dengan pelancongan dengan airline kan, pelancongan itu semua yang terkesan lah. Tapi kena ada inisiatif lah. Kita kena tapi macam ni bagus lah ni. Tapi dia tetap juga berharap untuk kembali terbang. Iyalah, betul. Kira keadaan semakin pulih lah. Aim kalau burger suka burger apa Aim? Burger special lah. Special ada telur, ada daging balut dengan telur. Cheese nak kena ada ni bawah tu. Sedap. Naik. Cheese Awak suka bawang goreng ke ataupun bawang anis yang biasa? Fresh lah. Suka bawang onion lah. Onion tu bawang. Onion tu barang. Bawang. Bawang onion Onion lah. Okey, itu sikit daripada kongsikan untuk berita menarik ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, dah masuk Disember dah. Yang 1 Disember lagi. Hujung tahun lah ya. Hujung tahun lah ya. Biasa hujung tahun tahulah orang memang ada yang plan untuk menikah, buat kerja kahwin. Tapi dah keadaan sekarang ni ada. Saya tahu ni kahwin. Kan. Kalau dulu kan biasa bulan 12 kan kita ada pergi nak plan nak pergi jemput apa semua kan. Kan kita selalu sepuluh macam tu ya. Ya hujung tahun. Hujung tahun. Cuma tahun lepas je punya plan. Cuma tahun lepas je. Tahun masa pukul Januari kita pergi. Yalah. Sebelum ni Tokyo kita pergi bulan 12. Betul. Tapi itu tahunan punya aktiviti lah. Tahunan aktiviti lah. Tahun ni tak ada lagi. Tak adalah. Mana nak pergi negeri ni, jumpa kawan-kawan pun tak dapat. Yelah. Kita bajet tu saya simpan nak betulkan itulah kabinet dapur tu. Yang masuk air. Yang masuk air tu. Lepak rumah kau je. Gelak kan kabinet. Tak. Saya dalam ada masalah gelak kan. Kabinet masuk kesian lah. Sama masalah dengan pakcik ya. Serumah. Tadi dah ceritakan yang perasan ada satu video pengantin, sepasang pengantin. Ni pengantin lelaki tau yang nikahkan bapa perempuan ni. Masa dia ni angkat nikah tu nangis Im. Akad nikah tu nangis. Kita biasanya kalau akad nikah kadang-kadang pun kita menitik air mata kan, apa kita lap apa kita rasa sebab tak, dia time nikah tu dia sebab nangis. Saya pula rasa takut lain itu tanya Aim tu masa time Aim nikah tu macam mana Im? Rasa sebab macam mana? Lega lah. Lepaskan tu yang tu lepaskan tu lega lah. Ya. Lepas tu apa jadi kemudian fikir kemudian lah. Hati kering Hati kering lah Aim dia ni. Tak adalah kering sangat. Tapi yang penting kita tahu apa kita buat. Yalah. Itu lagi penting. Sedar lah yang awak buat tu awak sedar lah. Sedar lah. Kita berani lah. Saya tanya lain tau. Saya tak sampai ke situ. Kenapa awak bawa ke situ? Awak bawa ke situ pula. Sebab saya tak kerti nak menipu. Saya tak kerti nak hipokrit. Yelah. Awak memang tak pernah menipu. Saya memang tak tak hipokrit. Yelah. Awak mulia di mata orang rumah. Saya orang nak pandang hina ke apa, itulah saya. Saya tak kerti nak ada pandang mulia ke apa. Saya tak kerti. Saya tak kerti. Macam okey. Cepat awak kali. Kita doakanlah pada pasangan-pasangan bakal-bakal pengantin. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Okey, kejap lagi kita ada fakta menarik terus bersama kami bagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Wow, sekarang kita dah segmen Nak Tahu Ambil Tahu. Nak Tahu Ambil Tahu diserikan oleh Zafisha Simply. Jom bagi kita kongsikan fakta menarik. Okey kan, ini nak cerita fakta tentang sejenis rusa. Cerita rusa ni. Ini nama rusa Sika atau dalam bahasa saintifik dia Cervus nippon. Dia punya dia ni cara yang unik ni, cara dia berjalan . Dia melompat-lompat . Rusa ni. Jalan dia melompat-lompat. Dia bergerak setiap kali melompat ke? Ataupun memang dia bergerak, tak ada. Memang cara dia bergerak dia. Memang melompat-lompat. Spesies dia macam tu. Katak lah Bukan. Aku kenal katak. Aku kenal. Tapi dah jadilah rusa Sika. Okey. Nak baca sikit fakta tentang rusa Sika ni. Selain daripada keunikan dia bergerak tu, dia juga dia handal berenang. Ketika air surut pada musim panas rusa Sika ni boleh berenang dari pulau ke pulau .
Jauh tak tahulah. Jangan tulis pula kat situ lah kan. Tapi maknanya kalau boleh berenang dari pulau ke pulau, boleh tahan lah. Jauh lah tu kan. Dia pula pandai berenang. Inilah ada satu video yang dapat dirakam. Nak rakam kan rusa ni agak susah. Tapi ni berjaya secara spontan dirakam oleh Dave Mode ni. Boleh tengok dekat Nak Fakta ni. Awak dah pernah tengok rusa depan mata awak sendiri? Zoo lah. Tapi dulu saya jiran saya memang ada rusa. Oh, benda rusa? Benda rusa Van. Saya tahu van tu. Cepat awak menjawab dekat situ aja je. Okey, itu sedikit. Itu sedikit boleh kongsikan untuk fakta menarik ya. Wow. Korang perasan tak ada satu video tu lah ataupun dekat surat khabar pun ada artikel tu. Oh, semalam tak sempat tengok lah kalau video semalam. Ya ke? Mengemas-gemas kan. Ini 2 hari lepas ni perasan anggota bomba selamatkan seekor lembu daripada lemas. Ada post kat mana tengah? Dekat Awani pun ada. Lembu tu jatuh dalam parit. Lepas tu sekarang ni kan hujan kan. Yelah. Jadi air semua naik. Jadi anggota bomba datang selamatkan lembu tu. Oh, lembu tu jatuh dalam parit? Dah jatuh dalam parit. Biasa Mak Minah kan? Biasa Mak Minah. Mak Minah kan? Jatuh dalam parit. Kan lagu tu tahu kan? Ya, tahu. Cik Abu jerit tu kan. Sambung dia. Sejak negeri lagu lain. Saya Mak Minah. Mak Minah tu dah betul. Mak Minah jatuh dalam parit kan? Pak Abu ketawa menjerit-jerit. Sambungan dia tu. Mana Pak Abu dengan Pak Minah ni laki bini? Jiran kot. Takkan dia beritahukan bini dia? Tak tahu lah. Biasa ada laki macam tu. Ya ke? Ada. Rasa aku lelaki bini tu. Iya ke? Mitos kot ni. Ya. Tapi pasal balik pada lembu tadi tu? Tak adalah. Dalam keadaan ni kita tengok hujan, banjir apa semua. Anggota bomba kita, tengoklah dia. Yelah. Sekarang dia bertukar rumus. Kadang-kadang benda-benda yang kecil macam kucing atas pokok pun anggota bomba juga yang datang selamatkan kan. Betul. Memang sekarang ni banyak anggota bomba tugas lah. Tugas dia meluas dia, makin banyak dia lah meluas. Kan. Betul. Jadi untuk kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua frontliners kita yang selama terus membantu kita kan. Lagi bukan anggota bomba saja, pada baik polis, nurse, siapa saja frontliners kita ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Okey. Sebentar nanti kita ada khabar dalam Sembang Sinar dan jangan lupa esok kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Silakan mohon ampun. Boy, janganlah lupa. Kalau dia orang lupa. Setting dekat telefon lah tu. Letak dekat situ. Besok bersama dengan Pagi di Sinar. Pagi. Kan ada jadual pagi lah. Kita pagi. Boleh. Diorang ingat lah rasanya. Ingat. Okey. Kalau tengok pada rating tu, diorang ingat tu. Wah, syukur Alhamdulillah rezeki kan. Terima kasih banyak lah tu. Pendengar kita semua. Okey, besok kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Terima kasih semua.